Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita beriktikaf di rumah Allah. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Kita sambung lagi pengajian hadis daripada kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi pada malam ini insya-Allah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita masih bicarakan hadis yang kedua yang dikenali sebagai hadis Jibril alaihi salam, dan kita masih lagi bicarakan tentang ihsan, di mana saya akan bawakan beberapa lagi huraian berkaitan ihsan, tetapi bukan daripada kitab yang berada di sisi kita, iaitu Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Ibn Al-Attar rahimahullahu ta'ala. Kerana syarah yang terdapat di dalam kitab ini telah pun kita jelaskan pada minggu yang lalu, pada malam ni saya ada bawakan sedikit lagi tambahan daripada syarah hadis ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bacakan sedikit daripada potongan teks hadis berkaitan ihsan. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, qal فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Malaikat Jibril alaihi salam
berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beritahulah kepada aku tentang ihsan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah seumpama kamu melihatnya. Maka sekiranya kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Oh, Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sekadar ta'rifan sekali lagi supaya kita faham apakah itu ihsan. Kenapa kita belajar sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kerana kita berharap kepada Allah agar kita juga memiliki ihsan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting sekali. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, biarlah sebelum kita menghembuskan nafas yang terakhir, sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berjaya membentuk ibadah kita, memperelokkan ibadah kita kepada tahap ihsan. Baik, ihsan itu apa? Ihsan daripada sudut bahasa adalah melakukan satu-satu perkara dengan sungguh-sungguh, sebaik yang boleh, semolek yang mungkin, sesempurna yang kita mampu. Oh, Masya Allah. Itulah nama di ihsan, yang terbaik, yang perfect. Ya, daripada sudut ibadah, kita melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, dalam keadaan yang paling cantik, sempurna rukunnya, sempurna wajibnya, sempurna juga sunat-sunatnya. Bila mana kita mampu melakukan ibadah secantik itu, maka itulah yang dinamakan sebagai ihsan. Dan mengapa kita lakukan ibadah yang secantik itu, sesungguh itu? Kerana kita tahu bila mana kita beribadah, Allah Subhanahu wa ta'ala berada di sisi kita. Kita tahu dikala kita sedang beribadah kepada Allah, Allah perhatikan kita, Allah dengar bacaan kita. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dikala kita membaca suratul Fatihah, bukankah setiap ayat demi ayat dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bila mana kita lafazkan alhamdulillahi rabbil alamin, sungguh-sungguh melafazkannya, sungguh-sungguh berterima kasih kepada Allah. Kita feel, kita rasakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan keluarnya alhamdulillahi rabbil alamin dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Lalu bila kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, hamadani abdi, hamadani abdi, hamba aku ini puji aku. Oh, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita tahu bahawa bacaan kita, sebutan kita didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan buat yang terbaik. Bukankah ketika mana kita rukuk, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim wa bihamdih, ada banyak lafaz, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lafaz-lafaz yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan, ada tasbih, ada mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bila kita bangkit daripada rukuk, sami Allah, kita sendiri sebut sami Allahu liman hamidah, sami Allah, Allah mendengar, liman hamidahu, bagi siapa yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita omong sorang-sorang, bukan kita lafaz sorang-sorang, lafaz kita tu didengari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita nak cerita tentang solat saja, banyak tempat yang kita boleh perbaiki, yang kita boleh elokkan lagi solat kita, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah yang kita maksudkan sebagai ihsan, yang kita buat sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kita, Allah memerhatikan kita, Allah dengar kalimah demi kalimah yang kita sebutkan, banyak sekali, ya. Kerana di dalam solat itu terkandungnya puji-pujian bagi Allah,
bahkan doa-doa untuk kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau minggu yang lepas saya ada sebutkan kan, bila mana kita baca tahiyat, ya, ataupun juga dikenali sebagai at-tasyahud awal, ya, ingat bila mana kita memulakan tasyahud awal kita ataupun bacaan tahiyat kita, ada 4 perkara yang kita sebutkan kerana Allah, demi Allah, ya. Apa dia? At-tahiyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Keempat-empatnya kerana Allah, ya. At-tahiyatu kita dah sebutkan seluruh penghormatan buat Allah. Al-mubarakah, semua kebarakah, semua keberkatan, kebaikan tu bagi Allah. As-salawat, solat-solat yang kita lakukan demi Allah. At-tayyibat, semua yang baik-baik, kata-kata yang baik, semua kita kembali kepada Allah. Semua Allah. Sebenarnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dikala kita mulakan salat kita, mulakan salat kita, dia ada doa iftitah, doa pembukaan, doa kita memulakan salat. Pun 4 perkara kita sebut, itu Allah dengar, Allah tahu. Maka bila kita sebut, kita ikrar, kita cakap sungguh-sungguh, inna salati, ya, ada inna, sesungguhnya solatku, solat ni lah, solat yang kita buat, salati wa nusuki. Wa nusuki, sebagian para ulama kata nusuk tu ibadah korban kita, amalan nusuk, amalan korban, ataupun ibadah-ibadah yang lain, ya, bacaan Al-Quran, kita istighfar, inna salati, solatku, sesungguhnya solatku. Nanti saya kaitkan, ya, wa nusuki, inna salati wa nusuki wa mahyaya, dan hidupku, ya Allah, kita tahu Allah dengar, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, kerana Allah, ya. Sebab tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita nak pisahkanlah satu persatu tu, sebenarnya inna salati, sesungguhnya salatku, lillah, wa nusuki, lillah, untuk Allah, wa mahyaya, lillah, hidupku untuk Allah, wa mamati, juga lillah. Cuma macam biasalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam bahasa Melayu pun kita koma dulu, last kali baru dan untuk apa, ya. Tapi kalau kita sebutkan satu persatu, kita pecahkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah, itu baru mula solat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Begitulah juga, ya, dalam bacaan kita, Al-Fatihah kita, dalam surah kita, dalam tasbih-tasbih kita, bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukankah ketika mana kita sedang duduk di antara 2 sujud, 8 perkara besar kita minta daripada Allah, 8, dan Allah mendengarnya. Bukankah kita nak minta yang sungguh-sungguh kerana kita berhajatkannya, kita memang memerlukannya daripada Allah, ya. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, tutupilah keaiban aku, warfa'ni, ya Allah tinggikanlah darajat aku, warzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepada aku, wahdini, ya Allah berikan petunjuk kepada aku, wa'afini, ya Allah berikan kesihatan kepada aku, wa'fu anni, ya Allah ampunkanlah aku. Semua ni tak ada siapa-siapa boleh bagi kita, tak ada siapa-siapa boleh tinggikan darajat kita, tak ada siapa-siapa boleh ampunkan kita, tak ada siapa-siapa boleh bagi kesihatan pada kita, tak ada siapa-siapa boleh bagi petunjuk kepada kita. Maka mengapa kita tak minta sungguh-sungguh dari Allah, kan? Sungguh-sungguh tu ihsan namanya, ihsan, minta sungguh-sungguh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi insya-Allah bila mana kita rasa sungguh-sungguh dalam salat, kita boleh khusyuk dalam salat, kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi kita, kita tahu Allah memerhatikan kita dan mendengar apa yang kita lafazkan, bukankah perasaan itu, ihsan itu akan terbawa-bawa keluar solat kita? Maka dia akan menjaga diri kita
untuk kita sentiasa segera lakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi para ulama ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala dalam mensyarahkan hadis ini, menyebutkan apakah sebab ya, seseorang dia tidak memiliki ihsan. Kenapa dia tak ada ihsan dalam diri dia? Kenapa dia tak sungguh-sungguh? Kenapa dia tak boleh rasakan Allah Subhanahu wa taala memerhatikan dia? Sehingga kan bila dia tak ada ihsan, dia sanggup melakukan maksiat kepada Allah, dia sanggup melakukan dosa kepada Allah. Kenapa? Maka disebutkan ada beberapa penyebab. Jadi kalau kita rasa ini salah satu daripada sebabnya, kita kena tangani dia, kita kena atasinya. Apa dia? Yang pertama, lemahnya iman. Lemah iman. Iman kita lemah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah ya. Iman kita lemah ya. Maka bila iman lemah, maka dia mudah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa solusinya? Apa yang kita kena buat? Kita kena berusaha ke atas iman. Kena usaha. Usaha dengan cara macam mana? Iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu dia bertambah, dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Iman itu dia boleh kuat dan iman itu boleh jadi lemah. Iman itu kuat, iman itu bertambah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah dikuatkan iman kita. Masya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, datang rumah Allah Subhanahu wa taala, iktikaf di dalamnya, salat di dalamnya, istighfar, masya-Allah, doa pada Allah. Ibadah yang ikhlas dia akan kuatkan iman kita. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, antara lain kita kena banyak belajar. Nanti saya akan terangkan. Yang kedua, ya kenapa dia tidak ada ihsan ya? Kerana dia tidak syukur. Dia tidak terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tak ada rasa terima kasih, ya. Dalam hadis disebutkan bahawa Allah yang berikan kepada kamu. Allah berikan mata kepada kamu. Allah yang berikan pendengaran kepada kamu. Maka gunakanlah apa yang Allah redha, jauhilah apa yang Allah tidak redha. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dia berkait. Kenapa orang melakukan dosa? Tak takut pada Allah, tak kisah Allah memerhatikan dia melakukan dosa pada Allah kerana lemah iman dia. Sehingga kan dalam satu hadis disebutkan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila mana seseorang itu telah melakukan dosa, bila dia dah buat dosa, terbuat dosa, maka dia kena cepat-cepat beribadah kepada Allah, cepat-cepat dia kena buat baik. Ini dalam hadis ya. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi lumrah naluri manusia, bila mana dia dah buat silap, dia rasa bersalah dalam diri dia. Rasa bersalah tu mahal sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Rasa bersalah kepada Allah, kenapa aku buat macam ni, kenapa aku tengok benda ni, kenapa aku dengar benda ni, kenapa aku cakap macam ni, kenapa itu mahal, itu nikmat daripada Allah. Segera istighfar, segera bertaubat kepada Allah. Bahkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku dah buat dosa lalu aku mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik. Itu di antara yang terbaik yang kamu lakukan. Sebab apa? Sebab apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana dikala kamu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu hati kamu tidak ingat pada Allah. Ya, dikala kamu tegar melakukan dosa pada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu tidak ada Allah dalam hati kamu. Kalau dikala itu ada Allah, maka kamu tak akan buat.
Kalau kamu rasa ketika itu Allah perhatikan kamu, Allah mendengari kata-kata kamu, kamu takkan buat. Maka disebabkan itulah, bila mana kita dah lakukan dosa, kita banyak la ilaha illallah, biar Allah masuk di dalam hati kita. Ya, yang kita boleh buat dosa itu kerana dikala itu tidak ada Allah di hati kita. Maka banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sebab apa lagi? Sebab apa lagi? Ya, yang menyebabkan seseorang itu tidak ada ihsan sehingga dia lakukan dosa kepada Allah, kerana tidak ada ilmu mengenai Allah, tidak belajar mengenali Allah, tidak belajar tentang ma'rifatullah, kekuasaan Allah, baiknya Allah Subhanahu wa taala pada kita selama ini. Dulu kita ada apa-apa ke tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Dulu kita memang lahir daripada keturunan kaya-kaya ke? Tak. Berapa ramai hari ini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah yang berjawatan besar, yang bergaji besar, bukan daripada keluarga kaya. Ya. Tengok balik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ingat balik masa umur kita 20 tahun ya. Berbeza-bezalah cara kita flashback. Mungkin saya flashback balik 20 tahun yang dulu. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah flashback 30 tahun yang dulu, 40 tahun yang dulu. Masa tu kita ada apa? Apa yang kita ada? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Hari ini apa yang kita ada? Semua kita ada. Dari siapa? Dari Allah. Dari Allah. Kenapa yang Allah, yang maha pemurah, yang maha baik, bagi macam-macam pada kita, yang sebelum ini kita langsung tak ada apa-apa, lalu kita sanggup melakukan dosa pada Allah? Kenapa? Kerana tak kenal Allah. Kita lupa pada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita ingat ya, inilah daripada Allah, maka kita kena guna baik-baik. Masya-Allah. Kemudian yang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang terakhir, kita tidak struggle, tak sungguh-sungguh untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin ni saya suka ceritakan, saya suka kongsikan macam mana nak overcome dia, macam mana kita nak atasi dia. Antara cara kita atasi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dengan ilmu, dengan belajar. Dengan belajar. Kerana bila kita belajar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tahu ya, kita tahu dan kita kenal. Bila kita kenal, bila kita tahu, maka di situlah akan berputiknya cinta kita kepada amalan itu. Kita akan suka kepada amalan itu, kita akan rasa seronok melakukannya. Dia bermula dengan ilmu. Ilmu yang kita belajar hari-hari tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, walaupun kita tak nampak apa-apa pada diri kita, sebenarnya dia sedang membentuk cinta. Cinta kepada Allah. Dia bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bentuk cinta. Tapi kadang-kadang bila nak bentuk cinta ni, dia perlukan kepada fadilat-fadilat. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kenapa kita tengok ada orang yang sungguh-sungguh nak belajar Al-Quran, sungguh-sungguh dia siang dia belajar Al-Quran, malam dia baca Al-Quran, hari-hari dia baca Al-Quran. Kenapa dia sungguh-sungguh? Ya, dia belajar yang iqra'nya, dia belajar Qurannya, dia belajar tajwidnya, dia belajar tarannumnya, dia belajar, banyak belajar. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kecintaan dia kepada Al-Quran boleh jadi dalam banyak-banyak sebab, antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir Al-Quran, kedudukannya di sisi Allah adalah bersama dengan para malaikat yang mulia. Tahu ada kelebihannya. Ada kelebihannya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Maka sebab itu dia sungguh-sungguh dia melakukan, dia belajar ilmu tajwid, dia belajar ilmu Al-Quran sungguh-sungguh, supaya dia boleh sampai kepada martabat al-mahir. Walaupun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu pentingnya kita belajar, kita berniat. Sekalipun tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia dah ihsan,
sungguh-sungguh, tak pandai-pandai juga, tak fasih-fasih juga, ya, tak hebat-hebat juga. Contoh, dia dah sungguh-sungguh. Di sisi Allah bagaimana? Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesungguhan dia, Allah jadikan dia juga termasuk dalam al-mahiru bil Quran, kerana dia sungguh-sungguh melakukannya. Cuba dalam hadis disebutkan walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fih, ya. Tetapi orang yang baca Al-Quran dia struggle tapi merangkak-rangkak, tersekat-sekat, falahu ajran, bagi dia 2 pahala. Pahala baca Al-Quran dia dapat, pahala dia ihsan, dia sungguh-sungguh, dia dapat juga pahala dia bersungguh-sungguh. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kena belajar. Bila kita belajar, kita tahu kelebihan dia, Masya Allah, maka kita akan buat. Sebagai contoh lah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Saya buat hadis yang ringkas saja. Baginda sallallahu alaihi wasallam cerita tentang jaga solat. Jaga solat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Baginda bersabda, man sallal bardaini dakhalal jannah. Ni janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengerjakan solat bardain, daripada bard, sejuk, iaitu solat subuh dan solat asar, jaga, dakhalal jannah, dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu, kenapa aku tegar meninggalkan solat? Kenapa aku nak tinggalkan solat? Sedangkan Allah dah janjikan syurga bagi orang yang solat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana kita tahu ganjaran-ganjaran, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, tentulah kita kena belajar. Dah tentulah kita kena tahu hadis-hadis ni melalui ilmu. Bila kita belajar, kita akan cinta jaga solat. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la yalijan naru ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, ya, tidak akan masuk neraka, takkan masuk neraka orang yang melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari, iaitu solat subuh, dan solat sebelum tenggelamnya matahari, iaitu solat asar. Jadi bila kita belajar, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Masya Allah, ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita pun melakukannya, Masya Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita belajar tentang solat, contohlah kita belajar sungguh-sungguh tentang solat, sebab kita nak dapatkan solat yang terbaik, kan. Dalam satu hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika ada satu masa ketika mana kami sedang solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh qala rajulun minal qaum, ada seorang lelaki daripada kami, dia berkata, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dia sedang baca apa? Baca doa iftitah saja. Apa? Doa iftitah je kan kita tambah. Doa iftitah saja. Doa iftitah tu luar biasa, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, manil qailu kalimah kadza wa kadza. Siapa yang sebut kalimah-kalimah tadi? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rajulun minal qaum, maka ada seorang lelaki pun berkata, ana ya Rasulullah, saya yang melafazkannya ya Rasulullah. Apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam gara-gara dia baca doa iftitah? Kata baginda, ajibtu laha, aku kagum dengan doa itu. Futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit disebabkan doa itu. Masya Allah. Kalau kita tahu, kita belajar, soalan dia, nak tak kita baca doa iftitah? Nak tak kita baca doa iftitah dikala kita mengucap Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, terbuka pintu-pintu langit. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah,
Kata Ibnu Umar, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kita tengok orang arif, orang yang alim, orang arif, namanya Abdullah bin Umar. Apa perangai dia? Apa sikap dia bila dia tahu satu ilmu, bila dia dapat ilmu ini, bila dia tahu pintu-pintu langit dibuka? Katanya, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata yang demikian, pintu-pintu, aku kagum dengan doa itu dan pintu-pintu langit telah dibuka kerana doa itu. Kata Abdullah bin Umar, saya tak pernah tinggalkan doa itu. Oh, Masya Allah. Kerana kagum, kerana ilmu, kerana cinta. Kita dah kata tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cinta ni di luar biasa. Yang susah, susah. Kalaupun susah, dia akan jadi senang kalau kita cintakannya. Ya, ya. Contohlah dalam banyak-banyak istighfar, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sayyidul istighfar. Barang siapa yang membaca pada waktu pagi, dia meyakini apa yang dia sebutkan, apa yang dia lafazkan, lalu dia meninggal dunia, dia masuk dalam syurga Allah walaupun panjang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Panjang. Yang panjang rasa pendek kalau dicintakannya, ya. Yang lama belajar, tapi rasa sekejap saja bila dicintakan ilmu. Kata baru belajar, baru sikit je dapat belajar. Kerana cinta. Yang jauh terasa dekat. Masya Allah, ya. Kerana nak ilmu, nak belajar, cinta kepada ilmu. Yang jauh sanggup kita datang. Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu luar biasa. Ya, dia push kita. Yang berat, yang susah terasa ringan kerana cinta kepada sunnah Rasulullah, cinta kerana ilmu, cinta lakukan ibadah. Bila kita ada cinta, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang sukar pun insya-Allah akan jadi mudah. Masya-Allah. Begitulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala alhamdulillah, syukur pada Allah, kita solat secara berjemaah, syukur pada Allah, kan. Bila mana imam, ya, mengucapkan, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang aminnya seiring dengan aminnya malaikat. Nanti orang tanya, bila malaikat aminkan? Aminnya malaikat itu serentak dengan aminnya imam, ya, jadi kita sebagai makmum, siapa yang bacaan amin, ucapkan amin, seiring dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan oleh Allah. Siapa yang tak nak buat? Bila kita tahu, baru saya tahu ada yang aminkan, ada yang tak aminkan. Kalau kita amin, dosa-dosa kita Allah ampunkan. Masya Allah, Masya Allah, tuan-tuan dan puan dirahmati. Jadi kalau kita ada ilmu, kita akan buat. Bila kita lakukan ibadah, iman kita yazid, ya, iman kita akan bertambah, iman kita akan kuat, kita akan dapat ihsan, ya. Kerana bila kita sebut amin, Allah dengar, kita tahu Allah mendengarnya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, saya tutup dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dengar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ayat tentang ihsan dalam Al-Quran. Nak jadi ihsan bagaimana? Walladzina jahadu, jihad, kena struggle, kena belajar, kena ikhtiar, kena usaha, kena dengar, kena datang majlis ilmu, kena buat, kena struggle. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berusaha
dengan bersungguh-sungguh, itu ihsan, sungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, lanahdiyannahum subulana, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan Allah. Dan Allah akhiri tentang jahadu. Dekat sini ada dua. Pertama, orang yang berjihad, orang yang sungguh-sungguh buat satu amalan, belajar sungguh-sungguh, apa pun sungguh-sungguh. Pertama, apa dia dapat? Lanahdiyannahum subulana, Allah akan tunjukkan jalan kepada dia. Ya, kalau dia buat sungguh-sungguh kerana dia nak jadi ihsan, Allah akan tunjukkan kepada dia. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya pertolongan Allah, bantuan Allah adalah beserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Muhsinin, ihsan, muhsinin. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mengakhiri tentang perkara ini, suka saya kongsikan satu doa. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh ikut doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah setiap kali selepas salat, yang diajar oleh baginda. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, a'inni, tolonglah saya, tolong saya, minta daripada Allah. Ihsan ni bukan datang sendiri, minta daripada Allah. Ala zikrika, tolong saya boleh ingat kepada kamu, ingat pada Allah. Wa syukrika, boleh syukur pada kamu. Wa husni ibadatik, dan kita boleh elokkan, cantikkan sungguh-sungguh ibadah kepada kamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan ihsan dalam kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua dalam kelompok muhsinin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang silap daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih pada semua yang sama-sama dalam majlis ilmu. Terima kasih pada semua yang menonton secara live, dan terima kasih banyak-banyak wa jazakumullahu khairan katsira kepada semua yang menginfakkan kepada Masjid Al-Azim untuk penambahbaikan ataupun menaik taraf PA sistem Masjid Al-Azim. Mudah-mudahan kalian semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.